Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Ma'rifat. Tajuk pada hari ini ialah Hakikat Rukun Iman. Sebelum itu sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Serta jangan lupa tulis komen tu di bawah supaya ilmunya berkat. Ilmu ini adalah ilmu tasawuf mukasyafah atau ilmu hakikat ma'rifat atau ilmu ihsan atau ilmu hakikat atau ilmu ma'rifat atau ilmu martabat tujuh atau ilmu sir atau dikenal sebagai ilmu rahsia. Perlu diketahui bahawa ilmu tasawuf mukasyafah atau ilmu hakikat ma'rifat adalah ilmu tahap tertinggi di dalam agama Islam. Membuat fitnah terhadap ilmu Allah adalah berdosa besar. Telanlah ilmu ini walaupun ianya pahit. Sahabat sekalian, rukun iman ada di dalam surah An-Nisa ayat 136. Yakni berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Dan sesiapa yang kufur ingkar kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh." Maka di sini ini adalah ayat Quran surah An-Nisa ayat 136. Maka rukun iman ini ada tahapan-tahapannya. Kelas sekolah rendah, kelas sekolah menengah, kelas universiti, kelas master dan kelas PhD. Maka kita kena faham ilmu syariat hanya menghafal saja. Wahabi ke syariat ke ahli fikih ke ahli Wahabi ke, dia hanya menghafal saja. Tetapi belum tentu di dalam hatinya mempercayai hal-hal gaib seperti ini. Maka di sini ada ke tahap keyakinan ia, iaitu pertama tahap ilmu yakin. Dia yakin dengan ilmunya. Tapi ada juga yang ulama ataupun ustaz-ustaz yang tidak yakin, tidak pernah yakin hal-hal gaib ini. Ini masalahnya. Maka yang pertama rukun iman itu ialah mempercayai adanya Allah, percaya adanya Tuhan. Adakah kita betul-betul percaya? Bagaimana yang kita boleh percaya? Adakah kita hanya dengar nenek moyang kita bercakap, maka kita turut juga nenek moyang kita? Nenek moyang kita cakap, Tuhan kita ini Allah, maka kita turut daripada kecil sampai ke besar. Tetapi di dalam hati tidak mempercayainya. Maka di sini tasawuf membicarakan untuk betul-betul yakin bahawa adanya Tuhan itu. Maka rukun iman pertama itu ialah percaya adanya Allah. Percaya kepada Allah. Maka percaya kepada Allah itu di dalam hadis sabit, juga hadis riwayat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Maksudnya, suatu hari kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda melihat kepada bulan pada malam bulan mengambang lalu bersabda, "Kalian akan melihat Tuhan kalian seperti mana kalian melihat bulan ini. Dan kalian tidak akan mempunyai masalah untuk melihatnya." Sahih Al-Bukhari 7434 dan Sahih Muslim 633. Ini hadis sahih. Maka nak cakapnya bahawa kita perlu lihat Tuhan dulu. Barulah kita yakin dengan seyakin-yakinnya tentang rukun iman pertama bahawa adanya Tuhan itu, adanya Allah itu. Percaya kepada Allah. Kita percaya kepada Allah kerana kita telah melihatnya. Maka ada juga tahap ilmu-ilmu yakinnya. Maka ilmu yakin, tahap paling rendah ialah ilmu yakin. Maka celakalah bagi orang yang tidak ada langsung keyakinannya kepada Tuhan. Maka orang tu masuk neraka. Sekurang-kurangnya ilmu yakin. Dia yakin dengan ilmu dia. Dia belajar, dia yakin bahawa Tuhan itu, Allah itu ada. Itu sudah cukup.
Naik sikit kepada ainul yakin, iaitu cahaya yakin. Ada cahaya, dia yakin sungguh-sungguh. Itu ainul yakin. Naik lagi hakikatul yakin. Dia yakin pada hakikat alam ini. Oh, memang betul lah. Tuhan ni memang betul-betul ada. Naik lagi hakul yakin. Hakul yakin, dia yakin dengan kebenaran. Yakin macam mana? Yakin benar-benar ni? Maknanya dia sudah masuk ke alam gaib. Dia sudah menempuh kerohanian melalui jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia tidak mengenal Tuhan lagi. Kamalul yakin, sempurna keyakinan. Yakni orang itu sudah sempurna keyakinannya setelah dia melihat Allah itu. Maka di dalam hadis itu ada menyebut, di dalam hadis Sahih Al-Bukhari 7434 dan Sahih Muslim 633, maksudnya suatu hari kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda melihat kepada bulan pada malam bulan mengambang lalu bersabda, kalian akan melihat Tuhan kalian seperti mana kalian melihat bulan ini dan kalian tidak akan mempunyai masalah untuk melihatnya. Yakni Nabi kata suruh kita melihat Tuhan dulu. Orang yang duduk di sinilah orang yang kamalul yakin. Dia yakin dengan sebenar-benar yakin. Maknanya dia makrifat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang sudah makrifat, alhamdulillah. Bagi orang yang tidak makrifat lagi, jangan membantah. Kerana apa? Dia tidak beramal. Dia malas beramal. Hanya bercakap, hanya duduk tilik kitab, beramal malas. Kitab-kitab ni adalah peta. Peta untuk kau cari jalan untuk mengenal Tuhan inilah. Satu dozen kitab di dalam rumah engkau, penuh kitab sampai ke shilling pun, tujuannya untuk mencari Tuhan saja, untuk mengenal Tuhan saja, untuk melihat Tuhan saja, untuk mengetahui Tuhan itu ada ke tidak. Itu saja. Setelah kamu tahu, maka alhamdulillah. Maka di dalam surah Al-Isra ayat 1, maksudnya Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya yakni Muhammad pada malam hari dari Masjid Al-Haram yakni di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda yakni kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Isra ayat 1. Maka di sini Nabi naik Mi'raj untuk mengenal Allah. Nak cakapnya di sini adalah perkara-perkara kebatinan, perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang di luar akalan fikiran manusia. Bagi Wahabi, bagi ahli fikih ataupun ahli fiqh, ahli syariat ni, dia tidak percaya. Walaupun orang tu status ustaz, walaupun orang tu status lebay, walaupun orang tu status ulama syariat, walaupun orang itu ulama Wahabi, tidak mempercayai hal-hal gaib. Maka dengar saja nenek moyang cakap, oh Nabi pergi Isra Mi'raj daripada kecil sampai ke besar, maka dia percaya yang tu Nabi percaya. Nabi, kalau wali-wali Allah pergi ke sana, adakah dia percaya? Tidak percaya. Sedangkan para wali-wali Allah itu adalah orang kata photostat bagi Nabi Muhammad. Photostat bagi Nabi Muhammad. Tapi adakah Nabi Muhammad dengan wali itu sama? Jauh beza juga wali dengan Nabi ni. Tetapi penerus perjuangan Rasulullah adalah para wali. Para wali Allah itu adalah penerus perjuangan Rasulullah. Maka ulama itu apa? Ulama itu yang menanggung ilmu-ilmu Allah. Zaman sekarang ulama ada ulama fiqh, ada ulama tasawuf, ada ulama tauhid, ada ulama bahasa Arab saja, tambah-tambah Wahabi tu. Ada ulama Wahabi. Macam-macam ulama sekarang. Zaman dulu semua pakat mengaji belaka 3 ilmu, syariat, tauhid, tasawuf. Ni zaman sekarang pergi ke luar negara, di negara Arab mengaji bahasa Arab saja, ilmu fardu ain tinggal. Ataupun pergi di negara Arab buat balik ilmu syariat saja. Baik kau mengaji kat pondok-pondok di Malaysia ni. Pondok Malaysia pun ada ilmu syariat. Sekolah kebangsaan pun ada ilmu syariat. Kalau setakat nak pergi di negara Arab buat balik ilmu syariat, entah-entah buat balik ilmu Wahabi. Banyak buat balik ilmu Wahabi ni. Tambah-tambah Mufti Perlis, Ustaz Rozaimin,
Ustaz Kamilin. Tu semua bapak Wahabi tu, buat balik ilmu Wahabi. Lepas tu duk tuduh tasawuf macam-macam. Ni rosak. Maka di antara sifat-sifat orang yang beriman adalah mengakui dan mempercayai perkara-perkara yang gaib. Ini berdasarkan firman Allah. Maksudnya, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas solata wa mimma razaqnahum yunfiqun, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib dan mendirikan, yakni mengerjakan sembahyang serta membelanjakan, yakni mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Surah Al-Baqarah ayat 3. Dia kata, surah Al-Baqarah ayat 3 dia kata, iaitu perlu mempercayai, wajib mempercayai hal-hal gaib. Wajib mempercayai hal-hal gaib. Walaupun perkara itu di luar akalan kita. Manusia, dia nak fikir hal logik je. Tapi dia malas berusaha. Orang tasawuf, mukasyafah, dia berzikir saja 70,000 sehari. Ataupun selawat saja 100,000 sehari. Atau solat sunat mutlak daripada isyak sampai ke subuh 1,000 rakaat sehari. Ataupun surah Al-Ikhlas 100,000. Ataupun Al-Fatihah 100,000 sehari. Kita, apa kita? Kita berzikir 10 kali pun malah rebah dah. Zikir 10 kali, serban kaki-kaki. Sebab apa? Malah nafsu. Ikut nafsu. Bila kau nak jumpa perkara-perkara gaib, lepas tu kau nak condemn pula tasawuf. Ini masalah. Orang kata ustaz-ustaz Wahabi, ustaz-ustaz syariat fikih. Ini masalah besar. Dalam surah Al-Isra ayat 60. Dan tiadalah kami menjadikan pandangan, yakni pada malam Mi'raj yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai satu ujian bagi manusia. Dan yakni demikian juga kami jadikan pokok yang dilaknat di dalam Al-Quran. Dan kami beri mereka takut, yakni dengan berbagai-bagai amaran. Maka semuanya itu tidak menambahkan mereka melainkan dengan kekufuran yang melampau. Surah Al-Isra ayat 60. Dalam Quran pun dah cakap. Sejak zaman dulu lagi. Perangai-perangai macam ni sudah ada zaman dulu lagi. Tidak percaya hal-hal gaib. Sehingga menentang. Apabila seseorang ahli tasawuf mengatakan dia mengalami kerohanian dalam dia beramal, maka orang semua menentang. Kerana apa? Dia mengaji tinggi tapi dia tidak pernah mengalami hal gaib. Dia hafal hadis Quran, dia tidak mengalami hal-hal gaib. Dia pakai serban, pakai jubah, mengaji di Jordan, mengaji di Al-Azhar, tapi tidak mengalami hal-hal kebatinan, hal-hal gaib. Maka mereka membantah. Nak mengalami hal-hal gaib perlu berusaha, perlu beramal melalui jalan amal. Tetapi kalau kamu beramal, kalau kamu buang tasawuf, maka kamu sudah akan jadi gila nanti. Ingat, akan jadi gila, jadi isim nanti kalau kamu buang tasawuf, jalan tasawuf. Kerana apa? Jalan tasawuf itu adalah jalan untuk melalui hal-hal gaib ini. Kamu telah membuang jalannya, maka kalau kamu beramal jadi gila. Surah An-Najm ayat 12. Maksudnya, jika demikian, patutkah kamu hendak membantahnya mengenai apa yang telah dilihatnya itu? Surah An-Najm ayat 12. Maknanya orang sekarang membantah. Apa yang dilihat oleh Rasulullah pun membantah. Apa yang dilihat oleh para wali Allah pun membantah. Tak sampai tahap wali lagi, orang tu sudah melalui hal-hal gaib. Baru kenal diri sudah melalui hal-hal gaib. Tapi orang membantah. Orang kata sesat dan sebagainya. Kerana apa? Tidak mempercayai hal-hal gaib. Tidak mempercayai hal-hal kebatinan. Tidak mempercayai hal-hal roh di dalam diri. Maka orang itu kufur. Maka orang itu belum ada lagi ainul yakin. Belum ada lagi ilmu yakin. Belum lagi kamalul yakin. Ilmu yakin belum sampai lagi tahap itu. Macam mana tu? Nak percaya hal gaib kena ada ilmu yakin dulu. Maka di dalam hadis riwayat At-Tirmizi 3280 dan Albani menilai sahih sampai kepada Ibnu Abbas, beliau melihat Tuhannya dan mendekat sehingga jaraknya seperti 2 busur atau lebih dekat. Maknanya di sini, di dalam hadis ini cakap tentang Nabi Muhammad melihat Tuhannya, iaitu meliputi. Masuk mendekat tu
seperti Tuhan bercerai dengan zat pula, sifat dengan zat bercerai. Tetapi ayat nak suruh faham kita ni. Nak cakapnya Nabi Muhammad duduk diliputi oleh zat Allah Subhanahu Wa Taala pada masa itu, ketika Mi'raj itu, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Nabi Muhammad melihat Tuhannya. Jika Nabi melihat Tuhannya, maka tidak mustahil bagi kita ini dapat melihat Tuhan. Kerana Nabi juga melihat Tuhannya. Jadi orang pula takwil, ahli syariat pula sekarang takwil, Nabi Muhammad tidak pernah lihat Tuhan. Kerana apa Nabi Musa tak lihat Tuhan ya? Siapa kata Nabi Musa tak lihat Tuhan? Nabi Musa lihat cara lain. Nabi Muhammad lihat cara lain. Nabi Musa lihat cara Nurul Ghairu Saksan. Nabi Muhammad lihat cara Nurul Saksan. Kena faham? Itu kena mengaji tasawuf. Kalau tak mengaji tasawuf, mana kau tahu? Dia kata, Nabi Muhammad tidak pernah melihat Tuhan. Kau pernah melihat Tuhan. Siapa kata engkau pandai-pandai nak ubah sejarah Isra' Mi'raj Nabi ni? Kenapa? Ni perangai ahli kitab zaman daripada dulu sampai sekarang. Sama je perangai ahli kitab ni. Cuba nak ubah sejarah-sejarah Nabi. Cuba nak ubah kitab-kitab yang telah diturunkan. Dari Qatadah bahawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan, Nabi Muhammad melihat Tuhannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Hashim dalam As-Sunnah nombor 432 dan Ibnu Khuzaimah dalam bab Tauhid nombor 280. Namun riwayat ini dinilai lemah oleh sebahagian ulama. Maka ulama kata lemah kerana apa? Ilmu ini terlalu rahsia. Sebab pada waktu itu Nabi Muhammad mengatakan dia berjumpa dengan Tuhan, pergi Isra' Mi'raj, naik Burak. Maka pada masa itu separuh umatnya murtad, maka dirahsiakan hal itu. Maka ahli-ahli kitab pada zaman sekarang pula cakap Nabi Muhammad tidak pernah melihat Tuhan. Kalau Nabi Muhammad tidak melihat Tuhan, buat apa dia menyebarkan ilmunya? Buat apa dia menyebarkan dia adalah Rasul? Kenapa dia yakin bahawa dia adalah Rasul pesuruh Tuhan? Kalau dia tidak pernah melihat Tuhannya, kenapa dia rela dilempar tahi di rumahnya? Rela dilempar batu di Taif untuk menyebarkan Islam itu? Kenapa? Kerana dia yakin bahawa Tuhan itu adalah Tuhannya. Allah itu adalah Tuhannya. Kerana dia sudah lihat. Kalau dia tak lihat, dia pun malas nak menyampai wahyu tersebut. Kena faham betul-betul. Di dalam hadis riwayat At-Tabari 27/46, 47 hingga 47 dan Ibnu Abi Hatim nombor 18699. Saya melihat dengan mata hatiku dan tidak dengan mata kepalaku. Hadis riwayat At-Tabari. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Dia kata namanya Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, mana dia kata ini hadis lemah. Tetapi apabila hadis lemah, hadis dhaif pun boleh digunakan. Kerana apa? Terdapat hadis tentang boleh melihat zat Allah itu di hadis sahih. Maka hadis sahih itu memayungi hadis dhaif tersebut. Maka boleh kita menggunakan hadis dhaif untuk di dalam diri kita sahaja. Tidak boleh untuk berbahas. Kena faham betul-betul. Maka Nabi Muhammad itu memang betul-betul melihat Tuhan. Ini masalah ni. Ahli-ahli kitab zaman sekarang ni. Ahli-ahli kitab tu siapa? Ahli-ahli orang yang duduk baca kitab lah. Duduk baca kitab hari-hari, duduk tilik kitab hari-hari, tapi Tuhan tidak kenal. Dia tidak percaya hal-hal ghaib. Dia tidak percaya hal-hal pelik-pelik ni, tidak percaya. Pertama-tama Wahabi. Dia memang tak percaya. Ahli fikih tak percaya. Nabi SAW melihat Tuhannya dengan hatinya 2 kali. Hadis riwayat Muslim nombor 176. Ahmad dalam Musnad 1/223. Nabi SAW melihat Tuhannya dengan hatinya 2 kali. Yakni ketika Nabi Muhammad Mi'raj, dia melihat zat Allah SWT. Melihat zat Allah SWT, maka dia turun balik. Maka zat Allah itu masuk ke dalam dirinya. Itu rahsia lah. Itu dikatakan 2 kali. Itu rahsia. Orang-orang yang pernah mengalami makrifat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia faham tentang hadis ni. Kalau orang-orang yang tidak pernah mengalaminya,
maka dia bodoh sampai ketua lah. Sampai ke mati, duk tilik kitab, duk cari Tuhan dalam kitab, tak jumpa-jumpa juga. Sampai penuh kitab kat rumah sampai ke atap, tak jumpa-jumpa juga Tuhan, tak kenal-kenal juga Tuhan. Kerana apa? Dia tinggal amal. Amal yang ikhlas dia tinggal. Dia menghafal hadis, Quran, tetapi amal tidak. Beramal tu, berzikir tu malas. Malas kau nak bangun malam, bertahajud, istiqomah. Kuncinya adalah istiqomah. Bangunlah satu persatu malam sampai ke subuh berzikir. Tahajud tu, lepas tu zikir sampai ke subuh. Istiqomah dalam seumur hidupmu, barulah kamu akan berjumpa dengan Tuhan. Maka di situlah kamu akan melihat rukun iman pertama, iaitu percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah itu. Jadi kalau tidak pernah melihat, mana mungkin kamu mempercayai dengan kamalul yakin? Kamu kena lihatlah. Allah itu barulah kamu percayai dengan kamalul yakin. Maka puak-puak Wahabi dengan puak-puak syariat ni kata apa? Oh, sekarang ada tasawuf batiniah pula. Tidak ada istilah batiniah yang dituduh oleh puak-puak Wahabi dan puak-puak syariat. Tidak ada. Ahli tasawuf pun tak letak nama. Puak-puak dia memandai-mandai buat fitnah. Kerana apa? Dia tidak mempercayai hal-hal gaib. Sedangkan tasawuf itu mempercayai hal-hal gaib. Tasawuf itu mengkaji hal-hal gaib. Itu kena faham. Abdul Aziz bin Abdullah menuturkan kepadaku dari Sulaiman dari Syarq bin Abdullah bahawa ia berkata, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saat Nabi dihantarkan ke Sidratul Muntaha, Allah yang Maha Perkasa tabarakallahu taala mendekat sehingga dia menjadi dekat dengannya, sampai jarak Nabi dengannya sejarak 2 ujung busur panah, bahkan lebih dekat lagi. Allah memberikan wahyu yang dikehendakinya, antara lain ialah dia wajibkan 50 kali solat setiap siang dan malam hari atas umatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab At-Tauhid 7079. Kalau Tuhan mewajibkan kita menjalankan solat, suruh Nabi Muhammad ajar solat kepada manusia ni. Kalau Tuhan tak lihat, kalau Nabi Muhammad tidak lihat Allah, mana mungkin Tuhan menyuruh Nabi Muhammad mengajarkan solat kepada manusia? Nabi Muhammad nak terima solat macam mana? Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Kerana Tuhan ini adalah laisa kami syai'in. Laisa kamislihi syai'un. Tuhan itu tidak menyerupai dengan mana-mana makhluk. Laisa kamislihi syai'un. Tidak menyerupai dengan mana-mana makhluk. Jadi kalau kita nak tunjuk Tuhan itu jenis seperti batu bata ke, jenis seperti cahaya ke, jenis seperti kilat peti ke, tidak sama. Tuhan itu tidak sama dengan makhluk. Satu pun makhluk tidak sama dengan dia. Tuhan sama dengan bom atom, tak sama. Nak tahu, naiklah sendiri. Kerana Nabi SAW tidak cakap bagaimana wajah Tuhan itu. Yang Nabi cakap, Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Ini baru persoalan percaya kepada Allah. Rukun iman pertama baru ni. Baru rukun iman pertama. Belum lagi yang lain ni. Kena faham betul-betul. Jadi di sini kita perlu berusaha dengan zikir yang banyak, solawat yang banyak, istighfar yang banyak. Macam mana kita nak mengenal Allah kalau kita dosa kita setinggi gunung sampai ke awan? Dosa kita ni setinggi gunung sampai ke awan. Walaupun kamu pakai serban, walaupun kamu pakai jubah putih, walaupun janggut kamu panjang, misal kamu berjebing, walaupun rambut kamu panjang, nampak soleh, pakai pula serban, dosa kita ni banyak. Selalu kita tak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Itu kita kena ingat. Jadi untuk menghapuskan dosa itu, kita banyak-banyakkan zikir la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Di dalam hadis kata, kalau zikir la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka dosa kita setinggi gunung pun akan hancur berkecai sehingga menjadi debu. Zikir itu. Ataupun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Maknanya Tuhan akan bagi 100,000 pahala dan Tuhan akan ampunkan 100,000 dosa. Dan Tuhan akan menaikkan 100,000 darjat jika kita membaca zikir ini. Ataupun solawat. Sekali solawat Tuhan ampunkan 10 kali dosa. Dan Tuhan bagi kita 10 pahala. Dan Tuhan naikkan kita 10 darjat. Ataupun zikir La ilaha illallah. Tarik panjang. Zikir La ilaha illallah. Siapa yang zikir menarik panjang, iaitu huruf lam dipanjangkan, dalam hadis mengatakan akan diampunkan dosanya 4,000 dosa besar. Dosa besar bukan dosa kecil. 4,000 dosa besar. Sekali baca. Tapi biar kena dengan hati. La ilaha illallah. 4,000 dosa dihapuskan. Dosa besar ingat baik-baik. Kalau la ilaha illallah, dapat pahala saja. Pahalanya seperti dunia seisinya pahalanya. Nak cakapnya besarnya kalimah la ilaha illallah. Maka ada darjat-darjat zikir yang tertentu. Maka perbanyakkanlah kita. Jadi kalau nak kenal Allah, perlu banyak solat sunat mutlak, solat sunat tahajud. Perkara-perkara hal sunat barulah Allah Ta'ala sayang kepada kita dan Allah Ta'ala angkat kita. Kalau Allah Ta'ala tidak sayang, maka dia tidak akan angkat kita. Kena ingat tu. Maknanya kita banyak dosa lagi. Kita kena usahalah. Di dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, dikeluarkan oleh Al-Umawi dalam maghazinya dari Jalan Al-Baihaqi, dari Muhammad bin Amir, dari Abi Salamah, dari Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Quran An-Najm ayat 13. Ibnu Abbas berkata, Robnya mendekat kepadanya. Sanad ini Hasan dan ia menjadi poin penguat dari riwayat Syarik, yakni Ibnu Hajar dalam Fathul Bari 13/484. Cakap di sini Ibnu Abbas kata Tuhannya mendekat. Maknanya itu ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat kita kena takwil. Kalau Wahabi dia pegang situ dah. Tuhannya mendekat, seperti bercerah maknanya bercerah tangga dengan sifat dengan zat. Kalau bercerah tangga sifat dengan zat, kafir kita. Sedangkan Tuhan itu ialah zat. Zat ni meliputi. Seperti zat dalam perut kita lah. Meliputi dalam badan. Ambil ibarat gitulah. Tuhan ni jenis dia zat. Diri dia ini adalah jenis zat. Kena faham. Apabila zat, dia meliputi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Sekalian alam itu adalah meliputi. Jadi kena faham betul-betul. Jadi kita kena faham bahawa kalau kita tidak beramal bersungguh-sungguh, maka kita tidak akan dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kena faham. Kalau kita tidak beramal bersungguh-sungguh, kita tidak akan dapat mengenal Tuhan. Jadi kalau kita taraf ulama pun kita tidak akan dapat mengenal Tuhan kalau kita tidak berusaha dengan solat malam yang istiqamah. Ataupun zikir hati tidak putus-putus. Kerana kitab itu hanya peta sahaja untuk mencari Tuhan. Kita faham betul-betul. Maka rukun iman kedua pula, mempercayai kepada malaikat. Kita percaya bahawa ada malaikat yang catat kita. Malaikat tu apa? Kaki tangan Allah. Salah percakapan kita cakap macam tu. Kerana Tuhan ini zat, maka dia cipta sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya itu apa? Malaikat-malaikatnya yang taat. Mana Tuhan cipta malaikat itu yang jenisnya taat. Supaya apa? Memudahkan urusan-urusan Allah untuk mentadbir dunia ini. Kerana Tuhan ini zat. Hakikatnya malaikat itu siapa? Malaikat itu adalah kaki tangan Allah. Tapi adakah Tuhan ini berkaki tangan? Jawapannya tidak. Jangan salah faham. Itu adalah perkataan-perkataan ayat mutasyabihat. Kena faham. Supaya kita faham. Nak cakapnya dia itu sifat-sifat Allah. Malaikat-malaikat itu. Sebab tu dia kata Tuhan yang mencabut nyawa.
Hakikatnya Tuhan yang mencabut nyawa. Kalau Tuhan nak cabut nyawa sekejap lah. Tapi yang mencabut nyawa itu malaikat. Tu nak cakapnya sifat-sifatnya. Malaikat itu adalah sifat-sifatnya. Tuhan cipta malaikat adalah memudahkan urusannya. Kerana Tuhan ini zat. Jadi yang cabut tu malaikat, tapi hakikatnya Allah yang mencabutnya. Kerana apa? Malaikat itu hidup kerana Allah, dan dia malaikat itu hidup kerana Allah, dan dia taat pun kerana Allah yang cipta dia taat. Dan yang suruh cabut je Allah juga. Kena faham betul-betul. Dan percayai kepada Rasul. Percaya pada Rasul Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu adalah guru kita. Guru kita. Jadi kita kena ikut jalan Nabi Muhammad. Jalan kerohanian Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad naik Mi'raj, kita naik Mi'raj. Kalau Nabi Muhammad mengenal zat Allah, kita naik zat Allah. Mengenal zat Allah, barulah ikut sunnah batin Rasulullah SAW. Maka Rasul di dalam diri kita, Muhammad batin kita. Muhammad roh. Itu roh kita itu adalah Muhammad batin. Yang tu pun kita kena ikut juga. Mempercayai Muhammad di dalam diri kita, Rasul di dalam diri kita. Setiap orang ada Rasul di dalam diri kita. Atas kita lah untuk menerbitkan Rasul itu. Iaitu Muhammad batin. Nabi Muhammad ketika umur dia 63, dia sudah meninggal dunia. Maka Nabi di dalam diri kita itu tetap ada sampai mati. Iaitu Tuhan dah cipta dah. Jadi kalau untuk mendapatkan Rasul di dalam diri kita, maka perlu berusaha menyucikan hatinya. Maka itu dah dipanggil ilmu laduni. Ilmu laduni ni diajar daripada Rasul yang di dalam diri kita, roh batin kita tu. Dia yang mengajar. Hakikatnya itu adalah Rasul hakikat, Rasul di dalam diri. Penzahirannya siapa? Penzahiran ialah Nabi Muhammad SAW. Jika kamu nak tengok kebaikan roh kamu itu, Muhammad batin kamu itu, kamu lihatlah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad baik, Nabi Muhammad soleh. Begitulah sifat-sifatnya sama. Hakikatnya dia juga. Jadi mempercayai kepada kitab-kitab. Kita percaya kepada kitab-kitab. Tetapi kitab-kitab banyak diubah. Kitab-kitab yang terdahulu. Kitab Injil diubah. Kitab Taurat diubah. Kitab Zabur diubah. Maka semua kitab banyak diubah oleh ahli-ahli kitab. Maka sekarang hadis juga banyak yang mengubahnya. Hadis Nabi banyak yang ubah sekarang. Sekarang apa tidak percaya hal-hal gaib? Itu jenis-jenis ahli kitab masuk neraka lah, geng-geng tu. Lepas tu hadis Nabi naik Mi'raj pun dia kata Tuhan tak pernah lihat zat Allah. Dia nak ubah tentang sejarah Isra Mi'raj. Celaka punya puak-puak Wahabi, celaka punya puak-puak ahli kitab bodoh ni. Tolol sungguh. Nak ubah-ubah kitab, nak ubah-ubah hadis. Ni tak faham-faham masuk neraka belaka, potong lidah sendiri. Mati potong lidah sendiri. Percaya pada kitab. Kitab di dalam diri kita pun kena percaya juga. Di dalam ilmu hakikat, kitab di dalam diri. Dalam ilmu syariat, kitab di luar ni. Kitab Al-Quran ni. Kena percaya. Dua-dua kena percaya. Yang zahir dan yang batin kena ada. Kalau ambil yang zahir saja, orang tu tak jumpa Tuhan. Kalau ambil yang batin saja, tak buang yang zahir, kafir orang tu. Mana kena ambil yang zahir dan yang batin. Kena ambil kitab di dalam dan di luar. Kitab di dalam tu ilmu laduni yang mengajar kita tu. Kena faham. Lepas tu mempercayai hari kiamat. Percaya pada hari kiamat. Adanya hari kiamat. Kiamat bagi ilmu hakikat ialah kematian diri kita. Sebelum kita mati, kita kena berusaha lah. Tuhan bagi kita hidup sekejap ni, kita kena berusaha untuk mengenal Allah. Dah kita mati, tak ada nak apalah. Apa yang kamu semai, yang tu yang kamu akan tuai nanti. Jadi hari akhirat, hari kiamat itu di dunia ini memang betul-betul ada. Jangan kata tak ada. Mana semua makhluk akan binasa. Dunia di luar ini memang betul-betul akan binasa kiamat ni. Kita kena percaya. Dan kiamat pada diri kita ialah kematian. Itu kita kena tahu. Itu ilmu hakikat di dalam diri. Kena faham ilmu syariat di luar diri, ilmu hakikat di dalam diri. Dan mempercayai tentang qada dan qadar. Qada dan qadar kita percayalah. Iaitu semua Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentukan. Jodoh kamu, tarikh lahir kamu. Tarikh lahir kamu sudah ditentukan. Kematian kamu sudah ditentukan. Jodoh kamu sudah ditentukan. Rezeki kamu sudah ditentukan.
Kamu berjumpa dengan siapa-siapa sudah ditentukan. Semua ini sudah ditentukan. Ibarat kita ni wayang kulit. Cuba tengok wayang kulit. Oh, duk main. Kita tengok daripada luar. Wayang kulit duduk main. Kongkeng. Cuba kita pergi tengok belakang wayang kulit tu. Tengok ada orang seorang duk main. Tok Dalang duk main. Ibarat gitulah. Tok Dalang duk main. Dia pegang wayang kulit tu, dia yang bercakap. Dia yang berperang dengan diri dia sendiri. Gitulah. Kita ini ibaratnya wayang kulit. Lepas tu Tuhan hanya sandarkan sifat-sifatnya kepada kita. Maka di atas kita sendirilah untuk menggunakan sifatnya ke arah kebaikan ataupun keburukan. Tuhan dah tentukan hidup kamu bila, mati kamu bila, jodoh kamu siapa, rezeki kamu berapa. Tuhan dah tentukan. Tapi atas kamu lah untuk menggunakannya. Dia sandar sifat ma'ani 7 tu. Sifat melihat, sifat bercakap, sifat mendengar, sifat hidup, sifat kudrat, sifat bergerak tu. Lepas tu sifat berkehendak. Maka kehendak itulah sifat hamba. Kehendak Tuhan dan kehendak nafsu. Maka di situ Tuhan sandar sifat tu. Maka atas kita lah untuk menggunakan sifat-sifat tersebut duduk atas muka bumi ni. Tuhan hanya tentukan jodoh kita, Tuhan tentukan hidup mati kita, Tuhan tentukan rezeki kita sudah Tuhan tentukan. Tetapi atas diri kamu lah untuk menggunakan sifat-sifat makni yang Tuhan sandar kepada kamu tu. Kamu bergerak, kamu melihat, kamu mendengar, kamu bercakap, kamu hidup, kamu bergerak, kamu berkehendak. Sifat-sifat itu kamu perlu pilih. Tuhan hanya tetapkan yang tadi tu, 5 tu. Hidup kamu bila, mati kamu bila, jodoh kamu dengan siapa, rezeki kamu setara mana. Itu Tuhan sudah tentukan. Tapi atas diri kamulah untuk menggunakan sifat-sifat Allah itu. Tuhan hanya sandar saja sifat-sifatnya, sifat mani itu. Maka atas kamulah untuk menggunakan sifat-sifat itu. Sebab itu Tuhan cipta syurga dan neraka. Buat apa Tuhan cipta syurga dan neraka kalau semua daripada dia belaka? Kena faham betul-betul . Jadi di sini kita kena faham betul-betul dan yakin dengan sebenar-benar yakin bahawa rukun iman ini ada tahapan-tahapannya, ada tahap-tahap rukun imannya. Jadi kepada orang yang tidak percaya kepada ilmu-ilmu ghaib, ilmu-ilmu hakikat ni, maka biarkan dia mati tu baru dia tahu. Biar dia mati dia tu baru dia tahu. Lagi dia tak mati dia tidak tahu. Jadi kena faham di sini perlu berusaha beramal soleh. Bangunlah 1/3 malam, 1/1 malam 1/1 malam setiap hari istiqamah dan tahajud dan zikir sampai ke subuh. Usaha, lepas tu zikir hati jangan putus. Barulah dapat mengenal Allah. Kalau tidak susah untuk mengenal Allah ya. Berusaha melawan hawa nafsu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.